Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, saya akan membentangkan tajuk pita saya, iaitu kesan ekonomi bayangan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN 4. Saya bermula dengan pengenalan. Keluaran dalam negara kasa, menurut Department of Statistics Malaysia, keluaran dalam negara kasa merujuk kepada jumlah nilai barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam tempoh tertentu selepas ditolak kos barang dan perkhidmatan yang digunakan dalam proses pengeluaran. Ia diukur dengan menggunakan 3 kaedah, iaitu kaedah pengeluaran, perbelanjaan dan pendapatan. Manakala, ekonomi bayangan, menurut Market Business News 2019, ekonomi bayangan merujuk kepada semua aktiviti kerja dan transaksi perniagaan yang berlaku di bawah radar. Ia juga merupakan aktiviti ekonomi yang tidak diisytiharkan oleh undang-undang. Ia juga dikenali sebagai sektor yang tidak formal, ekonomi hitam, ekonomi bawah tanah. Sebagai contoh, aktiviti jenayah seperti perniagaan dadah, penyeludupan dan rasuah. Kita beralih kepada penyataan masalah. Menurut Medina dan Schender 2018, ekonomi bayangan secara semula jadinya sukar untuk diukur. Walaupun terdapat ejen yang cuba untuk mengesan aktiviti ekonomi bayangan ini, namun aktiviti tersebut masih gagal untuk mengesan aktiviti ekonomi bayangan secara terperinci. Pada masa yang sama, semasa ahli ekonomi mengira KDNK sesebuah negara, mereka tidak memasukkan apa-apa aktiviti yang berlaku dalam ekonomi bayangan sebagai pengiraan dalam pendapatan negara. Objektif kajian dalam kajian ini ada 2, iaitu yang pertama, mengenal pasti hubungan antara ekonomi bayangan dan KDNK dalam jangka masa panjang dan pendek di negara ASEAN 4. Manakala objektif kajian yang kedua adalah mengenal pasti kesan ekonomi bayangan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN 4. Saya memasukkan 2 sorotan kajian yang berkenaan dengan ekonomi bayangan, iaitu yang pertama, Schender dan N 1999. Hasil kajian mereka mendapati ekonomi bayangan mempunyai kesan yang negatif kepada pertumbuhan KDNK. Ini bermakna apabila saiz ekonomi bayangan tinggi, maka pertumbuhan KDNK akan berkurang. Kemudian, saya juga menunjukkan tentang metodologi kajian, iaitu kaedah yang digunakan untuk menganalisis data di dalam kajian ini. Saya menggunakan Vector Error Correction Model, VECM, Unit Root Test dan Co-integration. Ini adalah merupakan unit root test bagi negara Malaysia. Seterusnya di negara Thailand, Indonesia dan Filipina. Di sini saya dapat menyimpulkan bahawa pengujian unit root test, hasil kajian mendapati bahawa semua pemboleh ubah adalah signifikan pada pembezaan pertama. Ini bermakna data pegun pada pembezaan pertama. Seterusnya adalah co-integration test. Untuk membuat keputusan, sekiranya nilai T statistik, iaitu nilai di dalam kurungan bagi ECT adalah antara 0 hingga negatif 1, maka wujudnya hubungan jangka panjang. Sebaliknya, jika nilai T statistik melebihi dari 0 hingga negatif 1, maka hubungan jangka panjang tidak wujud. Ini adalah merupakan hasil kajian yang sudah di-run
untuk Malaysia. SE merujuk kepada ekonomi bayangan. Di sini kita boleh lihat bahawa statistik untuk ekonomi bayangan adalah melebihi 0 hingga -1. Maka, ekonomi bayangan tidak mempunyai hubungan jangka panjang. Seterusnya di Thailand. Di Thailand juga sama, ekonomi bayangan tidak menunjukkan hubungan jangka panjang. Begitu juga dengan di Indonesia. Perkara yang sama juga turut berlaku di Filipina. Oleh itu, kita boleh membuat kesimpulan bahawa ekonomi bayangan tidak mempunyai hubungan jangka panjang terhadap KDNK. Seterusnya adalah ujian VACM bagi keempat-empat buah negara. Untuk membuat keputusan, sekiranya nilai T statistik antara 0 hingga -1, maka wujudnya hubungan jangka pendek bagi ekonomi bayangan terhadap KDNK. Sebaliknya, jika nilai T statistik melebihi 0 hingga -1, maka tidak wujud hubungan jangka pendek bagi ekonomi bayangan terhadap KDNK. Di sini, untuk keempat-empat buah negara, Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina, T statistik untuk ekonomi bayangan keempat-empatnya adalah melebihi 0 hingga -1. Maka, kita boleh membuat kesimpulan bahawa ekonomi bayangan tidak mempunyai hubungan jangka pendek terhadap KDNK. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengujian coefficient regression. Coefficient regression adalah kita ingin mengenal pasti hubungan di antara ekonomi bayangan terhadap KDNK, sama ada ekonomi bayangan memberi berhubungan positif ataupun negatif. Di Malaysia, ekonomi bayangan mempunyai hubungan yang positif terhadap KDNK, manakala di Thailand, Indonesia dan Filipina, ekonomi bayangan mempunyai hubungan yang negatif terhadap KDNK. Oleh itu, saya mencadangkan peningkatan yang berterusan dalam jumlah ekonomi bayangan akan memberi kesan yang negatif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Oleh sebab itu, pihak yang berwajib perlu bertanggungjawab untuk mengawal masalah ekonomi bayangan ini. Hal ini kerana ia merupakan perkara paling utama dalam menstabilkan ekonomi sesebuah negara. Kerajaan harus memainkan peranan dalam meningkatkan peluang pekerjaan. Seterusnya, meningkatkan kesedaran terhadap masyarakat tentang kepentingan percukaian. Dan kerajaan perlu menguatkuasakan dan melaksanakan undang-undang dengan lebih tegas. Di akhir pembentangan saya ini, saya adakan penutup. Kajian ini diharap dapat memberi gambaran berkaitan dengan kedudukan KDNK negara kita pada masa sekarang. Di samping itu, kajian ini juga dapat memberikan kepentingan kepada pihak kerajaan supaya mencari inisiatif untuk mengurangkan aktiviti ekonomi bayangan dalam negara serta berusaha untuk memajukan pertumbuhan ekonomi negara. Sekian, terima kasih.